Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Alright, terima kasih kerana masuk kelas awal dan juga tepat pada masa. Jadi cikgu perlu sebut juga ya mengenai dengan Google Classroom ya. Kalau murid-murid tengok pada skrin, kalau murid-murid tengok pada skrin, kamu nampak bahawa ada quiz di sini, ada markai telah diberikan kepada anda semua. Jadi nampaklah kita kan bahawa ada murid-murid kita yang tak buat lah. Jadi hari ini dah beri respon bagus, nanti akan buat macam Malia, Syajwan, Nazrin, Yusof, Siti, Aisarah dan juga Nur Aisyah Tamsuli ya. Jadi bukan cikgu nak tegur, jadi cikgu perlu sebut sebagai bukti ya. Murid-murid yang anda tak masuk kelas, lepas tu tidak membuat kuis, nanti masuk sekolah, kalaulah anda bagi pelbagai alasan juga, cikgu pun tak tahu nak cakap apa. Sebab nanti cikgu akan sertakan satu statement ataupun pernyataan di dalam grup WhatsApp ya, untuk menyebut nama-nama murid yang tidak membuat kuis dalam Google Classroom. Dan anda semua adalah saksi ya, saksi kepada cikgu bahawa cikgu sebut secara lembut dan juga pada masa yang sama, maksudnya kuis diberikan di dalam Google Classroom lah. Okey. Jadi siapa yang tak buat itu minta tolonglah saling mengingatkan kawan-kawan yang lain dan pastikan mereka buat khususnya untuk tema 1 juga. Terima kasih kepada 6 orang yang telah hantar di sini ya. Tahar ke, Cihang ke, Chen Xiang ke, Yishuen ke, Adila dan Junli. Bagus. Kepada yang lain yang belum hantar lagi, ya, cikgu akan buka satu-satu ini, jumlahkan markah nanti untuk memberikan penilaian domain pengetahuan tema 1 ya. Tema 1 yang cikgu Aini telah bagikan, tapi cikgu lebih suka ada evidence. Ini evidence lah, markah yang kamu score itu adalah evidence. Jadi Alia Syafia ada kan dalam grup hari ni? Bagus ya Alia Syafia, nampak kan? Alia, boleh cikgu tak respon daripada Alia tak? Angkat tangan pun tak apa, macam ni pun cikgu okey je. Alia, ada tak Alia? Okey. Jadi minta tolong ya, ambil perkara ini serius. Okey, kamu tak boleh kata okey cikgu, internet tak ada ataupun macam-macam sebab ya. Kita dah PDPR dekat 2 tahun. Alasan sedemikian sebenarnya tidak boleh diterima lah, tidak boleh diterima. Okey. KAI pun ada nama ya. KAI pun ada di sini naik. Jadi minta tolong ya. Cikgu nak aku jumlahkan markah dah. Kalau cikgu dah jumlahkan markah nanti, jangan kata cikgu, ini benda cikgu boleh backdated. Ya, kalau satu individu backdated, cikgu perlu buka balik semua. Benda itu ambil masa. Ambil masa ya. Kamu membazirkan masa cikgu lah. Jadi terima kasih kepada mereka yang dah buat. Sorry ya, pembebel banyak. Jadi anda adalah saksi cikgu ya. Cikgu pun tak nak buang masa untuk bebelan ini. Sorry. Minta maaf sangat-sangat. Jadi cikgu sambung mengajar ini ya. Kita sambung ya. Jadi murid-murid, okey, dah selesai untuk yang quiz. Kita sekarang pergi ke muka surat 225 murid-murid. 225. Kelas sebelum ini kita dah sebut perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Seperti sebutan tersebut, terkawal itu maksudnya benda yang anda boleh kawal dengan kesedaran, kehendak, manakala tindakan luar kawal, benda itu kamu tak sedar tetapi dilakukan sendiri oleh badan kamu. Jadi murid-murid, kalau anda pernah membuat nota lah, cikgu andaikan kamu dah buat sebenarnya. Jadi datanglah satu soalan yang penting. Kita sedar neuron ke neuron ada satu bahagian ruang yang kosong dari neuron ke neuron. Okey, mereka tidak melekat ataupun bercantum, tetapi mereka saling berhubung melalui satu celahan. Okey, celahan, 有一个空间. Jadi bagaimanakah sebenarnya kalaulah anda rujuk kepada
Contoh kalau anda dah lukis sebelum ni, murid-murid, okey, kamu pernah lukis untuk neuron ni. Jadi contoh, kalau anda tengok pada gambar raja muka surat 225 ini, 225, maka anda pun tertanya sebenarnya, okey, bagaimanakah sebenarnya, okey, mereka ini berhubung? Okey, bagaimana sebenarnya impuls dari satu neuron, cikgu guna istilah lompat dulu sebenarnya salah lompat ke neuron yang seterusnya. Ke neuron yang seterusnya. Jadi itulah persoalan dia. Sebab di antara mereka, kalau anda tengok pada skrin kamu, cikgu zoom in lagi, kamu akan nampak antara mereka ini ada celah, ada satu celah ataupun ruang yang kosong. Jadi persoalan bagaimana sekali lagi impuls boleh dihantar dari satu neuron ke satu neuron lagi melepasi celahan tersebut. Jadi murid-murid, kita sekarang berada pada 12.3 neuron dan sinaps Neuron dan sinaps kita nak memahami. Jadi murid-murid, tengok muka surat yang tadi cikgu sebut 225 225. Kalau kamu ada data, boleh dah tengok pada skrin. Kalau tak ada, buka muka surat 225. Okey, jadi sinaps itu bermaksud apa? Kalau anda tengok okey. Baca muka surat 224 dan 225 Maklumat dihantar sepanjang neuron melalui isyarat elektrik yang dikenali oleh impuls. Kita dah tahu impuls. Okey? Impuls ialah gelombang charge positif, elektrik. Charge maksud charge yang bergerak sepanjang neuron. Kamu pun telah belajar struktur neuron murid-murid struktur neuron. Kalau anda ingat lagi, sitoplasma neuron yang panjang tengah-tengah itu kita panggil, sitoplasma memang kita panggil exoplasma, tetapi kita nak bagi tahu bahawa badan dia yang panjang, neuron badan dia yang panjang itu kita panggil di axon. Impuls dia memang bergerak di sepanjang axon. Dia memang gerak. Okey? Tapi sampai ke hujung sini bongo sinaps. Okey? Sampai ke bongo sinaps. Bagaimana sebenarnya dia dari satu impuls lompat ke neuron yang lain. Jadi terdapat satu celah sempit yang dikenali sebagai sinaps. Siapa yang tak tahu, bulatkan sinaps. Okey? Yang memisahkan bongo sinaps daripada dendrit neuron. Okey, memisahkan bongo sinaps daripada dendrit neuron. Dendrit neuron yang menerima impuls. Jadi isyarat elektrik yang membawa maklumat mesti dipindahkan melintasi sinaps supaya pemancaran impuls dapat diteruskan ke neuron berikutnya. Okey, jadi bagaimana dia boleh pindah? Dengan cepat kata, kalau kamu dah belajar sendiri, okey, jadi cikgu pun lukis. Dia punya bentuk adalah sedemikian. Untuk menjelaskan celahan itu, jadi cikgu lukiskan besar celah dia. Cikgu bukan ada dalam buku ke? Ada, tak ada masalah. Jadi yang penting anda reti lukis ke tak? Jadi, kamu tahu bahawa perlu faham kalau diberikan bentuk macam ni. Bagaimana sebenarnya arah impuls dari mana? Dari mana arah impuls itu bergerak? Jadi, secara am, impuls bergerak dari atas ke bawah. Okey, impuls dalam bentuk elektrik. Okey, kadang-kadang diberilah gambar berbentuk macam ni. Ya, inilah dia sebenarnya impuls. Dia memang satu gelombang ion positif elektrik lah yang bergerak sampai ke hujung sini. Okey, kita ada satu celah.
Kalau ikut buku teks kamu sekarang, yang barulah, dia panggil celah ini sebagai sinaps. Di mana sebenarnya Jeko kurang setuju lah. Apa-apa pun kita ikut buku teks dulu. Kalau ikut zaman dahulu, sinaps ini merangkumi ke semua bahagian. Celah ini ada nama lainnya, nama lain. Celahan sinaps lah. Tapi biar je. Kalau ikut sekarang, okey, kita nampak bahawa dia sebutkan celah sempit itu yang dikenali sebagai sinaps. Jadi apabila kita dah sampai ke sini, bagaimana kita nak menyenangkan pemahaman kita? Bagaimana kita nak menyenangkan pemahaman kita? Untuk anda faham, kamu perlu terlebih dahulu memahami struktur. Struktur ya, bukannya apakah yang kamu apakah pergerakan neurotransmitter semua. Saya tahu kalau sesiapa yang dah baca sendiri bagus. Tetapi untuk membuatkan lebih senang kita terangkan, pertama sekali impuls. Pergerakan impuls adalah dari mana ke mana? Cukup, atas ke bawah. Tak boleh kata atas ke bawah. Untuk case ini nampak atas ke bawah. Kalau Jeko terbalikkan gambar, macam ni, jadi kamu nak cakap apa? Dari kanan ke kiri ke? Tidak ya. Kamu tak boleh kata atas ke bawah, kiri ke kanannya. Kamu perlu nyatakan dari mana ke mana. Dari mana ke mana. Jadi apakah permulaan? Apakah nama permulaan tempat ini? Anda kata jika letak A. Ini pula adalah tempat destinasi dia nak pergi. B. Benda yang macam penerima dia. Jadi murid-murid, kalau ikut buku teks kamu, okey, ikut buku teks kamu sekarang, okey, kamu akan nampak istilah bongo. Okey, neuron. Okey, bongo. Bongo neuron kan? Betul kan? Tahu bukan apa? Bongo neuron. Silap. Bongo synapse. Synaptic knob. Synaptic knob. Kalau ikut English bongo synapse. Manakala pada tempat di mana impuls akan pergi, okey, pergi ataupun nak sampai hujung itu, kita panggil dia sebagai neuron penerima. Neuron penerima. Okey, kita juga boleh gunakan istilah ini. Kalaulah kita nak cakap sampai ke hujung bongo sinaps itu, okey, macam mana kita nak namakan bahagian ini? Ini. Kalau anda tengok pada skrin, yang hujung yang cikgu lukis hitam tu, ini juga kita boleh sebut sebagai, okey, membrane pra-sinaps. Okey, English presynaptic membrane. Sebelum. Kalaulah yang ke hujung, satu lagi sini hujung, ini. Ya, di neuron penerima, kita panggil dia apa? Kita panggil dia sebagai membrane. Okey. Post synapse. Pra dan post. Cihang, boleh faham ke tak Cihang? Boleh. Boleh ya, saya tahu semua mungkin ada yang baru bangun semua, tapi terima kasih sekali lagi kerana cuba untuk masuk ke kelas. Bagus. Okey, Cheng Xiang, boleh ikut Cheng Xiang? Cheng Xiang? Cheng Xian? Bukan Cheng Xiang, Cheng Xian? Lim Cheng Xian, boleh bagi respon ke tak? Angkat tangan. Macam ni pun cukup okey tak? Cheng Xian? Okey, bagus. Jadi cikgu sambung ya. Jadi sekarang impuls elektrik dah sampai ke bongo sinaps. Jadi bagaimana dari bongo sinaps melalui celah ataupun kita pergi sinaps pergi ke neuron penerima. Jadi datanglah struktur-struktur lain yang cikgu lukiskan dalam warna hijau. Jadi apabila impuls sampai pada bongo sinaps, harus faham bahawa kita ada struktur yang dalam vesikel.
Di mana dalam ini ada bahan kimia tertentu yang cikgu letak dalam bentuk titik lah. Yang bahan yang hijau ini, dia akan bergerak ke bawah, pergi ke arah hujung bongo sinaps ataupun membran prasinaps untuk bercantum. Bercantum dengan membran prasinaps. Lepaskan kandungan dia ke sinaps. Okey, jadi apakah nama sebenarnya vesicle itu? Okey. Kalau anda dah belajar, kamu tahu bahawa okey, bahan kimia itu nama dia kita panggil neurotransmitter, betul. Jadi kalaulah kita nak sebut bulatan ataupun sfera dalam sel yang mengandungi bahan kimia, kita memang panggil vesicle. Vesicle. Okey, sebabnya dia ke sinaps, vesicle sinaps. Di mana dalam dia mengandungi bahan kimia yang kita panggil neurotransmitter. Okey, kejap ya. Tiba-tiba jam. Okey, neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu akan dilepaskan selepas vesicle sinaps bergerak ke membran prasinaps ataupun hujung bongo sinaps, cantum dengannya. Okey. Dalam itu bahan kimia akan lepaskan ke sinaps. Lepas tu buat apa? Jadi neurotransmitter itu akan diterima oleh satu lagi struktur cikgu letak dalam warna ungu yang berada pada neuron penerima. Okey, kamu akan nampak ada satu benda bulat-bulat ungu ini. Contoh. Di mana dia akan menerima neurotransmitter dan menjanakan impuls. Okey, dia akan terima. Jadi apakah sebenarnya nama ungu ini? Nama struktur ungu ini kita panggil protein penerima. Dia terima apa? Dia terima neurotransmitter. Dia terima neurotransmitter ya. Kalau anda tengok di sini dia terima protein receptor, dia guna receptor di sini. Bagus. Jadi kalau anda tengok di sini meter satu T saja, neurotransmitter. Okey, aku nak pastikan supaya anda mengingatkan ejaan dia transmitter. Okey, satu T ya, dia bukan dua T untuk kes kat sini. Penting ya untuk anda ingatkan istilah neurotransmitter ni, nanti sabar ya. Jadi protein penerima, kalaulah istilah untuk bahasa biologi, kita memang panggil reseptor bukan reseptor, kenapa tiba-tiba reseptor keluar pula. Okey, reseptor di sini. Okey, kalau anda ingat reseptor ini adalah tempat di mana kita nak kata dia menerima rangsangan ya. Okey, menerima rangsangan ya. Jadi protein reseptor rangsangan itu dia lebih kepada neurotransmitter. Jadi pendek kata sebenarnya ada cerita panjang. Kamu akan belajar pada STPM nanti kalau pergi ataupun untuk belajar di A level atau matrikulasi. Selepas dia terima, cikgu, bagaimana dia terima? Dia akan lekat. Cikgu ulang neurotransmitter ini akan lekat. Okey, dia akan datang, dia akan lekat pada protein reseptor ataupun protein penerima pada neuron penerima ini. Dia akan lekat. Di situlah apabila dia lekat, dia akan janakan elektrik. Dia akan janakan elektrik semula. Zoom. Jadi hasillah impuls. Okey, yang baru yang sambung untuk pergi ke neuron, gerak
dalam neuron yang seterusnya. Jadi dengan pendek kata juga, kalau anda tengok pada muka surat yang ke-225, apabila impuls elektrik sampai ke bongo sinaps. Bongo sinaps. Ini adalah bongo. Bongo. Synaptic node. Kalau siapa yang nak faham apa itu bongo, tahu bongo pintu tak? 那个门的那个什么？那个旋转那个门，那个开门那个头，那个忘记我名字啊。老师找一下，cikgu cari dulu kejap. Jadi siapa yang nak belajar, andai kata kamu tak tahu, sebenarnya kita memang sentiasa ajar murid buat translate. Okay? Kalau English memang bongo lah. No. Okay? Jadi benda yang kita nak putarkan untuk buka pintu itu doorknob bah. Itu bagi doorknob. Jadi benda itu bulat itu sebab bentuk dia itu yang kita nak, kita memang panggil bongo synapse. Manakala kalau anda tengok yang selepas itu kita panggil neuron penerima kita perlu faham ya. Jadi apabila impuls sampai ke bongo synapse, vesicle synapse akan dirangsang untuk bergerak. Sebenarnya dia bukan membebaskan terus, dia memang akan bergerak. Tengok okey, dia akan gerak. Kalau anda tak nampak anak panah cikgu ini, cikgu gunakan warna putih. Okey, cikgu gunakan warna putih. Jadi kita akan gerak. Jadi nampak ke tak? Vesicle synapse itu akan bergerak ke mana? Okey. Dia akan bergerak ke hujung bongo synapse. Hujung bongo synapse. Di situlah dia akan bercantum dan bebaskan neurotransmitter ke dalam celah ataupun kita panggil dia sebagai sinaps. Jadi kamu nampak biji-biji merah ini, biji-biji merah ini dia lepas keluar dan dia akan lekat pada protein receptor. Neurotransmitter meresap melalui sinaps bergabung dengan protein receptor. Okey? Pada dendrit neuron penerima. Jadi penggabungan neurotransmitter dengan reseptor merangsang pencetus impuls. Yang seterusnya supaya impuls dapat dipancarkan terus melalui neuron ini. Jadi, kenapa kita perlu tahu sinaps ini? Sebab dalam otak kita khususnya adalah rangkaian neuron yang kompleks. 在我们脑里面有很多的那个叫做神经细胞嘛 neuron itu saling berhubung kait. Okey, saling berhubung kait. Jadi saintis antaranya telah contoh mereka tahu setiap neuron ini berhubung melalui sinaps. Saintis telah mengenal pasti contoh neurotransmitter, maksudnya antara neuron dalam otak di mana neurotransmitter yang berfungsi untuk kegembiraan. Jadi, cikgu, neurotransmitter untuk kegembiraan, apa maksud dia? Jadi, apakah impuls? Ya, memang kita ada banyak neuron di dalam otak. Impuls memang bergerak dari satu neuron. Jadi, apakah, bukan impuls cikgu guna silap neurotransmitter yang berfungsi untuk pindahkan isyarat impuls gembira dari satu neuron pergi ke neuron lain. Sedih lain. Okey, sedih pun lain. Fikirkan. Cikgu, boleh ke? Ya, benda itu yang kita perlu fikirkan. Kamu diberikan gambar raja muka surat 226. Nampak ke tak? Dia nampak macam elektrik yang bergerak dari satu neuron ke neuron lain. Bukan sebenarnya yang paling penting ialah bahan kimia itu. Bahan kimia yang bintik-bintik merah itu. Okey, elektrik sampai ke sini dia kimia, elektrik semula. Dalam bahasa, kalau cikgu nak tulis elektrik, sini tengah-tengah kita pakai kimia, lepas itu elektrik semula. Dengan tidak membuang masa, cikgu nak buka satu YouTube juga sebentar kita nak
Okay, lebih memahami. Benda pentingnya sinaps ni jangan ambil dengan sinaps. Memang banyak sangat cerita pasal sinaps ni ya kesal. Tak, ini yang panjang tapi Jeku nak tunjukkan sebenarnya yang pendek kejap bagi Jeku masa kejap sebab Jeku tertutup dah. Yes. Seminit lebih je. Yes. Sabar. Jadi sementara Jeku bukakan, murid-murid Malia, Nur Adila ada soalan tak? Malia, Adila tak ada. Ada ya? Bagus-bagus. Jadi aku sambung sekarang. Kalau anda tengok dalam YouTube link ini, A chemical synapse is a special junction between two neurons that allows them to communicate without being physically connected. A synapse has several structures. The presynaptic neuron ends in a small bulb called the presynaptic terminal. The postsynaptic terminal membrane is directly adjacent, separated by a small space called the synaptic cleft. An action potential causes voltage-gated calcium ion channels to open in the presynaptic terminal. The influx of calcium ions prompts synaptic vesicles to release neurotransmitters via exocytosis. This neuron is releasing acetylcholine. The neurotransmitter quickly diffuses across the synaptic cleft. Two acetylcholine molecules bind with one ligand-gated sodium channel at the postsynaptic membrane, opening the channel. When enough sodium ion channels open, the postsynaptic cell depolarizes and the action potential continues along the neuron. okey, link ini Cikgu pun nanti akan bagi. Jadi murid-murid kalau anda tengok sekarang, kamu pun nampak elektrik, lepas itu neurotransmitter, lepas itu elektrik. Seperti yang soalan Cikgu tanya tadi. Kalau kamu ingatlah. Jadi kat otak, apakah sebenarnya neurotransmitter yang berfungsi untuk rasa gembira? Ya, impuls bergerak satu neuron. Sampai nak pergi ke neuron lain ada satu celah sinaps itu. Jadi bagaimana sebenarnya neurotransmitter yang bertanggungjawab untuk kegembiraan? Kalau anda tengok pada skrin, Cikgu perkenalkan. Cikgu tadi saya nampak acetylcholine. Itu pun salah satu. Neurotransmitter ada banyak jenis. Jadi untuk kita yang Cikgu kata, untuk kita rasa gembira itu sebenarnya ada dopamin. Kalau anda tengok di sini, saintis telah mengenal pasti neurotransmitter yang untuk kita rasa gembira adalah dopamin. Kamu nanti boleh tengok sendiri, cari online. Tengok berbagai artikel berkenaan dengan dopamin. Dopamin is a type of neurotransmitter. Okay. To send messages between nerve cells. Okay. Yang penting dopamine is for us to make us feel reward and motivated. Okay. Feel rewarded and motivated. Jadi itu yang saya kata, benda ini sebenarnya berhubung kait dengan tingkah laku dan juga kita punya perasaan. Banyak berkait dengan perasaan kita. Kalaulah kita rujuk kepada neuron di dalam otak dan neuron geganti dalam otak. Tetapi itu baru sebahagian. Kamu dah belajar neuron secara am ada 3 ya. Neuron the rear efferent, neuron geganti, interneuron dan juga neuron motor ataupun neuron efferent. Jadi secara am kamu hanya perlu faham bahawa dari neuron the rear ke neuron geganti ada sinaps. Cikgu ulang. Neuron the rear ke neuron geganti ada sinaps ya. Itu pun tadi cikgu dah tunjukkan dalam gambar. Kalau anda ingatlah. Okey, kalau anda ingat. Cikgu tunjuk sekali lagi. Macam ni. Ini neuron. Satu neuron, contohnya yang neuron ungu ini sampai ke kuning. Ada satu celah. Sinaps. Kuning pergi ke merah, satu lagi cerah. Celah ini, ya. Tadi neuron geganti pergi ke neuron motor. Ini yang cikgu kurang suka. Gambar rajak ini akan menyebabkan kekeliruan ya. Kekeliruan ya. Sepatutnya
sepatutnya yang sampai hujung itu yang bentuk bonggol. Bonggol baru pergi penerima. Macam satu Y di situ. Okey? Bonggol baru penerima. Jadi itulah kamu ketika anda lukis neuron, kamu pun faham. Contoh neuron motor ataupun neuron deria, kamu nampak bahawa hujungnya ialah bonggol. Hujung ini impuls akan sampai ke hujung bonggol di mana pada satu bola lagi itu akan ada penerima. Neuron penerima yang berbentuk macam U. Okey? Ini biasanya disebut contohnya dalam bentuk dendrit kat sinilah kamu akan nampak dendrit. Dendrit yang akan terima. Ini yang cikgu lukis dalam kelas sebelum ni supaya anda boleh faham lah. Okey? Untuk terima impuls tetapi tidak bercantum. Ada celah. Cikgu ulang semula ada celah. Okey? Jadi itu untuk bahagian sinaps. Jadi kalau anda baca lagi muka surat 225, pemancaran impuls merentasi sinaps adalah secara kimia. Kalau sesiapa yang tidak nampak, gariskan impuls, gariskan merentasi sinaps, bulatkan kimia. Jadi impuls bukan sentiasa elektrik. Cikgu ulang, impuls bukan sentiasa rujuk pada elektrik semata-mata ya. Satu neuron ke neuron lain dalam sinaps itulah kimia sebenarnya. Sebab dia melibatkan pergerakan neurotransmitter. Okey. Dua contoh neurotransmitter yang jumpa di kebanyakan sinaps ialah acetyl-choline gariskan dan noradrenalina. Okey. Kalau English acetyl-choline. Okey. Kalau ini noradrenalin. Contoh lain adalah serotonin dan dopamina. Ini pun perlu tahu. Cikgu, kenapa perlu tahu? Cikgu bagi contoh soalan SPM. Senang je. Selain noradrenalina, berikan dua contoh neurotransmitter yang lain. Ini soalan SPM yang benar ya. Dah keluar 2 kali, 3 kali dalam kertas 2. Jadi kalau anda tak hafal, macam mana kamu nak jawab? Jadi dopamina ini tadi cikgu pun tak cakap, biasanya dia di mengenai sinaps adalah lambat kerana proses ini berlaku secara kimia. Pada mulanya isyarat elektrik ditukarkan kepada isyarat kimia dalam bentuk neurotransmitter, kemudian penukaran semula kimia, bahan kimia kepada isyarat elektrik. Tadi kita dah settle yang ini. Okey. Bagi ke muka surat seterusnya. Ya, kita dah sebut yang refleks semua. Tengok pada muka surat 230. Aha. Kalau kamu belajar pengangkutan bab 10 dan 11 dengan pelbagai penyakit. Kalau kamu ingatlah bab 10 penyakit yang paling umum kita panggil aterosklerosis. Siapa di sini nak jawab apa itu aterosklerosis? Kalau cikgu tanya secara Taha, apa itu aterosklerosis? Apa itu aterosklerosis? Ya? Yeah. Apa itu aterosklerosis? Taha ada tak Taha? Ada. Tahu. Jadi apa itu aterosklerosis rasanya kalau tiba-tiba cikgu tanya macam tu? Tak tahu dah. Allah. Okey. Aterosklerosis bahasa kasar, salur darah sumbat dengan lemak. Tapi itu salah ya. Kalau kamu nak jawab soalan ini dengan jawapan biologi, kamu perlu jawab. Macam mana lemak itu boleh sumbat? Dia membentuk plak. Jadi bagaimana? Makanan yang berlebihan lemak dan kolesterol menyebabkan lemak atau kolesterol mendak dan lekat pada lumen
atau dinding ligament dalam salur darah. Dia membentuk plak, justru mengecilkan diameter salur darah, meningkatkan tekanan darah, okey, dan menyukarkan pergerakan darah. Menyukarkan. okey, 因为设置嘛，油脂设置了嘛，血移动的就比较辛苦。Jadi benda ini anda perlu faham ya, benda ini. Cikgu pun tak nak mengganggu anda sebab sekarang kita nak belajar sistem saraf. Jadi ambillah masa kamu. Kamu perlu memahami setiap bab khususnya berkait dengan manusia ini ada penyakit. Mula dengan pertukaran gas, sistem respirasi, sistem pencernaan, bab 9, bab 10 pengangkutan, bab 11 sistem immunity. Semua ada penyakit. Jadi untuk sistem saraf ada juga penyakit yang berkait dengan sistem saraf. In fact banyak juga. Okey. Kalau kita mempunyai sistem saraf pusat yang berfungsi dengan baik, bersyukurlah. Syukur memang betul. Cikgu dah gunakan istilah gila pada kelas mula-mula hari itu untuk bab 12 ni. Seperti kalau anda sentuh benda panas. Kalau otak kamu waras, maka kamu akan rasa panas. Kalau otak kamu tak berfungsi baik, tak waras, sentuh benda panas, itulah kamu akan rasa sejuk ataupun benda yang lain lah. Jadi okey, penyakit apa yang kamu perlu ingat? Bermula dengan sklerosis berganda. Okey, tengok ya. Penyakit ini adalah penyakit progresif akibat ketidaknormalan sistem keimunan yang menyerang salut myelin dalam otak dan saraf tunjang. Jadi kerosakan salut myelin menghalang penghantaran impuls dari dan ke otak. Okey, sklerosis berganda. Salut myelin, neuron salut myelin yang lemak itu dirosakkan, jadi menyebabkan penghantaran impuls itu terjejas. Okey. Siapa tak boleh ikut? Kalau tidak, pergilah penyakit Alzheimer. Jadi apa itu Alzheimer? Kalau kamu pernah tengok cerita, mesti kamu pernah tengok cerita orang tua ke yang hilang ingatan. Orang tua yang mula hilang ingatan. Kenapa dia boleh hilang ingatan? Sebab apa? Neuron di dalam otak itu mula berkurangan. Faktor masih tidak dapat diketahui. Kamu boleh baca penyakit Alzheimer, dia punya sebab penyakit memang masih lagi dalam kajian, saintis. Ini adalah satu upayaan untuk menakur dan menjaga diri sendiri. Pesakit biasanya bercelaru, mudah lupa dan hilang arah walaupun berada di tempat yang lazim. Sekiranya kemerosotan otak berterusan, pesakit tersebut akan kehilangan kebolehan untuk membaca, menulis, makan, berjalan dan bertutur. Okey, penyakit Alzheimer. Parkinson pula, kamu akan faham biasanya dia tunjuk dalam cerita yang lawak lah. Di mana kamu akan nampak otot badan dia itu hilang kawalan. Contoh kalau kamu tengok pada skrin, okey, macam tangan je ku ni bergegar. Kita nak dia henti, tapi tak boleh. Inilah penyakit Parkinson. Kenapa? Sebab penyusutan sistem saraf menyebabkan anggota badan ke kaki ke muka seseorang terketar-ketar. Sebab kita tak boleh kawal. Jadi otot ialah efektor. Perlu faham, otot ialah efektor. Sepatutnya otot akan mengecut ke mengendur dengan menerima impuls daripada neuron motor. Jadi kalaulah penghantaran impuls itu ada masalah,
kita tak nak dia gerak, sepatutnya tak ada impuls, tapi tiba-tiba dia menerima impuls. Okey, dia terima impuls juga. Jadi dia akan menyebabkan badan kita mengecut dan mengendur secara sendiri tanpa kawalan. Okey. Pesakit juga mungkin mempunyai kesukaran untuk mengekalkan postur dan keseimbangan badan. Okey. Lepas itu kita ada penyakit ALS ini. Okey. Amyotrophic lateral sclerosis. ALS. Penyakit ini disebabkan oleh kemerosotan dan kematian neuron motor. Kemerosotan dan kematian neuron motor yang mengawal pergerakan otot seperti mengunyah, berjalan dan bertutur. Okey, cikgu, apa itu? Kalaulah kamu betul-betul nak tahu lebih, sebenarnya semua benda ini kamu boleh tengok dekat YouTube dah. Okey, Lou Gehrig disease. Lagi ada in Chinese. Okey. Cikgu, apa itu penyakit Lou Gehrig ini? Okey. Kalaulah kamu biasa tengok ini ALS challenge. Okey. ALS. Pernah ke tak kamu tengok kat YouTube orang yang siramkan dengan air sejuk ataupun air ais dan mengutip derma untuk ALS. Ini ALS. Okey. ALS ini juga ataupun Lou Gehrig disease itu juga berkait dengan satu saintis yang terunggul saintis yang terunggul di mana dia punya otot itu secara sendiri menyusut dia tidak berfungsi. Dia dapat berfungsi Dia dapat berfungsi. Okey. Sekejap ya. Okey. Iaitu Stephen Hawking kalau anda tengok pada skrin. Okey, kenapa Stephen Hawking saintis itu kamu tahu? Otak dia bijak tapi badan dia memang hilang fungsi bukan sepenuhnya, dia tinggal jari saja yang boleh mengemukakan idea-idea dia. Okey, ALS kemerosotan kematian neuron motor. Jadi dia tak boleh nak kawal dia punya pergerakan otot. Dan dia punya keadaan orang itu diibaratkan selepas dia kata ibarat analogi selepas disiram dengan air sejuk, air ais. ALS. ADHD ialah hyperactive. Biasanya kalau kamu tengok ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD, ini adalah lebih kepada case hyperactive biasanya pada budak. Kalau kita tengoklah budak kan, kadang-kadang cikgu itu kalau cikgu yang jahat lah, dia kata you ada ADHD. Dia tak nak kata kamu hyperactive, dia guna ADHD. Penyakit ini sebab dia tidak dapat memberikan tumpuan dan mudah menjadi bosan. Okey, ini yang satu sekali lagi masalah juga yang berkait dengan neuron sistem saraf. Okey, memang dia berkait dengan otak, khususnya otak. Dia tak boleh nak fokus, tak boleh nak duduk diam. Autism dia sendiri penyakit yang berkait dengan perkembangan saraf dalam otak. Kita pun tahu autism biasanya kalau bayi yang ada autism, kita tahu apabila dia besar, dia pun akan jadi orang yang tidak bercakap banyak. Sebab dia berkait dengan perkembangan saraf dalam otak. Dia menghadapi masalah untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Dan belas sekali tidak lupa juga lumpuh otak, cerebral palsy. Cerebral palsy ini ada banyak sebab yang boleh menyebab lumpuh otak, maksudnya otak itu rosak. Antara dia disebabkan oleh kerosakan otak sebelum atau selepas kelahiran bayi. Kemungkinan juga berlaku semasa kanak-kanak berumur 3 ke 5 tahun. Penyakit ini menyebabkan kegagalan otot dan keupayaan motor pergerakan berfungsi dengan sempurna. Kamu pun nampak kat sini bahawa okey, ada satu lagi epilepsi lupa epilepsi. Kejadian aktiviti tidak normal di bahagian tertentu otak menyebabkan sel-sel saraf mengeluarkan isyarat yang luar biasa. Seseorang yang mengalami epilepsi mungkin berkeadaan tidak sedar dan mengalami kekenjangan otot. Kalau anda nak tengok juga, dia senang je. Epilepsi. Okey.
Okey. Kenapa berlaku? Memang kita ada banyak video di sini epilepsi. Jadi murid-murid, cikgu memang tak nak membebankan anda. Namun penyakit-penyakit yang berkait dengan sistem badan kita, bukan sistem saraf saja ya. Cikgu dah cakap kamu dah belajar sistem pernafasan, sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem pengangkutan dan juga tidak lupa sistem limfa. Sekarang dah masuk ke sistem saraf. Setiap satu itu adalah penyakit yang khusus perlu anda faham yang membuatkan anda lain daripada orang yang tak belajar biologi. Boleh faham ke tak? Cikgu nak tanya Yuxuan dan juga Jun Lim. Boleh faham tak? Yuxuan dan Jun Lim. Boleh tak? Boleh. Thank you Jun Lim. Yuxuan? Okey, bagus. Jadi untuk penyakit-penyakit ini semua, cikgu cuba nanti buat satu Google Classroom assignment juga bagi kamu link untuk setiap penyakit itu. Kamu tengoklah melalui YouTube. Jadi tapi secara kamu perlu memberi definisi. Macam tadi saya tanya tahap. Tahap cikgu bukan nak ungkit tapi guna sebagai contoh saja. Apa itu atherosclerosis? Kamu tak boleh kata cikgu, tak tahu. Bukan macam tu ya. Kamu ada tanggungjawab untuk menyebut ya apakah sebenarnya contoh penyakit. Oh, penyakit Alzheimer. Cikgu apa penyakit Alzheimer? Oh, cikgu. Itu cikgu tadi cakap orang tua yang hilang ingatan. Sekurang-kurangnya kamu perlu tahu. Lepas itu kamu perlu tanya, yalah, kenapa orang tua itu akan hilang ingatan? Hilang keupayaan untuk menguruskan diri. Baru kamu faham. Kasi nak baca. Okey, sebab dia punya saraf ataupun neuron dalam otak itu mula hilang, bukan hilang ya, memang dia hilangkan sendiri. Kalau ikut cikgu gunakan istilah degenerate. Degenerate maksudnya dia sendiri mengecil dan hilang. Sampai hari ini punca Alzheimer masih lagi menjadi satu tanda soal. Kenapa tiba-tiba boleh jadi macam tu? Okey, ada banyak kaitan. Ada yang katanya sebab gunakan kuali aluminium. Aluminium masak nasi. Aluminium itu boleh menyebabkan Alzheimer pada masa akan datang. Cikgu, ya ke? Mu macam menipu saja. Kamu boleh sendiri dengar balik dan cikgu dah cakap, kamu boleh tekan je. Alzheimer caused by aluminium. Semua ada. Sekarang benda ini kamu perlu faham baca je. Okey? Jadi kamu tengok, aluminium is increased in the brain of people with Alzheimer disease. Ini kata orang lah. Tapi ya ke tidak, baca dia. Kenapa aluminium? Sebab kamu kata cikgu, saya tak ada makan aluminium. Paling tidak pun, okey, kamu tahu rice cooker. Rice cooker itu aluminium. Biasanya. Nampak dia punya bersih cantik kan? Dia biasanya dalam itu, yang benda letak nasi itu aluminium. Jadi, nak ke tak nak, masak dengan aluminium, benda tengah panas, memang ada kajian nyatakan aluminium akan resap masuk dalam nasi. Kamu akan makan nasi yang mengandungi aluminium yang lebih banyak. Bergantung berbanding dengan orang yang masak nasi dengan menggunakan cooker yang mahal lah. Biasanya besi ke ataupun benda-benda lain. Kita makan, kamu tak sedar. Jadi benda ini bukan cikgu nak salahkan rice cooker ya, tapi yang penting orang dah buat kajian, mereka cuba nak kaitkan sekarang. Kamu tak boleh kata tak tahu. Faham ke tak? Faham ke tak Wong Kai dan juga Alia Syafiah? Wong Kai dan Alia Syafiah. Boleh faham? Faham. Okey, bagus-bagus. Jadi cikgu sambung sekali lagi. Ini penyakit. ALS cikgu dah cakap. Stephen Hawking. Itu memang sangat terkenal. Kamu bagi baca. Okey, ADHD biasanya orang kaitkan dengan budak-budak yang kurang ajar lah. Maksudnya tak boleh duduk diam. Memang. Autism, kamu tahu budak yang tak bercakap. Macam-macam. Tengoklah. Cikgu share link nanti yang YouTube itu. Okey. Benda ini anda perlu belajar. Jadi apakah rawatan kaedah tradisional untuk isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem saraf? Adakah rawatan tradisional? Okey. Kalau anda percayalah. Okey. Dia bukan, kita tak nak sebut rawatan moden ya. Rawatan moden biasanya dia kait dengan ubat ke pembedahan. Rawatan tradisional. Okey. Kalau anda tengok di sini, kamu akan nampak perkataan akupunktur.
reflexology dan lain-lain. Itu pasal kalaulah kamu tak dapat jadi doktor pun, doktor yang melalui cara maksudnya belajar MBBS ya, maksudnya degree yang diiktiraf oleh barat, kamu juga boleh belajar juga perubatan tradisional ya. Okey, perubatan tradisional. Biasanya kamu akan sampai ke China ke Indonesia ke tempat-tempat tertentu. Belajar, lepas itu dah balik semula, okey, memberikan perkhidmatan lah perubatan tradisional. Okey, kamu pun memberikan perkhidmatan rawatan. Tapi tidaklah melalui lisen doktor lah. Tapi sebagai lisen perubatan tradisional. Betul ke? Boleh ke? Ya. Antara yang terkenal ialah akupunktur. Okay, akupunktur yang cucuk je ku. Cucuk apa itu? Akupunktur. Dia cucuk apa sebenarnya? Kalau anda tengok pada skrin. Okey. Kalau anda tengok pada skrin. Akupunktur. Okey. Dia cucuk apa itu? Ada orang kata cucuk saudara. Sebenarnya kalau ikut apa yang kita tahu, dia cucuk bukan saja pada saudara. Boleh cucuk juga pada salur limfa. Dan paling penting, dia boleh cucuk pada saraf. Dia cucuk saraf itu merangsangkan saraf itu untuk menjanakan impuls. Kalau dia boleh janakan impuls untuk saraf atau neuron, maka terawatlah penyakit-penyakit yang berkait dengan neuron di mana tempat itu dia mungkin rasa kejang ke. Itu yang kita kata, cucuk mana? Kalau kamu nak kata salur darah cerita lain, kamu nak kata salur limfa lain, tapi biasanya akupunktur dia kait dengan cucuk pada neuron ya, neuron. Okey, neuron untuk anda aktifkan semula fungsi-fungsi badan yang kurang, okey, dan menjadi sihat semula. Okey, sambung ya. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi dan gerak balas manusia. Okey, kalau anda tengok pada muka surat 231, ya. Penyalahgunaan dadah. Jadi perlu anda faham. Dadah kalau digunakan secara betul itu ubat. Kita ulang, dadah digunakan secara betul itu kita panggil ubat. Namun kalau dadah disalahgunakan, itulah menjadikan orang itu ketagihan dan menyebabkan gejala saraf. Contoh, kalau orang yang hisap ais dadah ais, memang penyalahgunaan, dia akan asyik keluarkan hingus dan asyik nak gosok hidung dia. Ataupun badan dia menggeletar, berpeluh sejuk, muntah. Sekiranya tidak diambil. Okey? Jadi, itu kalau penyalahgunaan dadah dan juga alkohol. Okey? Namun, perlu faham bahawa terdapat banyak jenis dadah yang digunakan untuk tujuan perubatan. Diulang, dadah untuk tujuan perubatan. Kalaulah dengan nasihat doktor, dalam kuantiti yang terkawal, itu ubat ya. Contohnya marijuana untuk doktor dalam kuantiti yang sedikit untuk rasa lawyer, hilangkan rasa lawyer pesakit kanser selepas kemoterapi. Kamu makan marijuana lepas kanser, rawatan kanser itu, kamu akan lebih lega. Tidak rasa lawyer nak muntah, sakit ke semua. Okay, kalau penyalahgunaan yang baru akan menyebabkan maut, ketagihan dan juga gejala saraf. Dan cikgu nak tamatkan kelas hari ini pada muka surat yang paling penting iaitu 232. Ya. Dadah dan alkohol serta kesan terhadap sistem saraf. Cikgu perkenalkan dadah perangsang iaitu stimulan. Dadah penenang depresan. Dadah khayalan, dadah narkotik dan alkohol. Dadah perangsang atau stimulan biasanya memang kita makan untuk kita rasa aktif. Kopi, ya. Ia akan, kalau guna dalam kuantiti yang betul, dia akan meningkatkan aktiviti sistem saraf pusat. Kalau berlebihan boleh menyebabkan rasa seronok yang bersifat sementara dan diikuti dengan kemurungan. Manakala depresan penenang, dia akan melambatkan penghantaran impuls saraf, menenangkan fikiran orang. Ya. Kenapa nak melambatkan penghantaran impuls? Dia boleh, dengan itu orang yang tengah stres ke apa, lepas dia makan penenang, dia boleh tenangkan fikiran mereka.
tenangkan fikiran mereka. Khayalan pula untuk pengguna yang berhalusinasi, melegakan kesakitan dan kegelisahan. Dadah narkotik melambatkan fungsi normal otak, manakala alkohol mengganggu pula koordinasi dan pemikiran serta melambatkan pemindahan impuls saraf. Jadi, tanpa melengahkan masa. Cikgu, SPM bagaimana soalan dia? Bagaimana SPM soalan dia tersebut kan? Jadi, cikgu pun tak nak buang masa. Okey. Sekejap ya. Jadi kejap ya. Cikgu nak cari sesuatu kejap je. Cikgu, macam bagaimanakah soalan itu dia berbentuk ya? Kita tengok SPM, soalan SPM 2018. Ini adalah jawapan. Kejap. 2017 dan 2018. Cikgu tengok, cikgu nak tunjukkan saja. Jadi, cikgu, bagaimana soalan dia? Saya nak sekarang tunjukkan. Nanti kamu boleh tengok balik soalan tersebut dan kamu diminta untuk jawab ya. Okey, diminta untuk jawab. Okey. Ini adalah soalan SP yang sebenar ya. Cikgu tengok tunjukkan 2017. Okey. Kalau anda baca pada skrin sekarang, dadah penenang, depression diberikan kepada seseorang pesakit untuk mengurangkan ketegangan dalam kehidupan seharian. Terangkan kesan dadah tersebut ke atas penghantaran impuls melalui sinaps. Melalui sinaps ya. 6 markah. Ini 2017. Okey, cikgu tunjukkan ya. Cikgu pun tak nak buang masa. Kita tengok 2018 pula. Cikgu nak tunjukkan soalan 2018. Ini yang 2017. Sekejap. Okey, tak apalah. Soalan 2018 dia tanya untuk stimulan. Bagaimana stimulan itu berfungsi dalam sinaps. Jadi kalau kamu tengok di sini, kamu perlu kaitkan penggunaan dadah ini dengan sinaps. Itu yang cikgu bazirkan masa tadi untuk anda kaitkan, untuk kita fahamkan sinaps dan kaitkan dengan dadah. Jadi cikgu nak kamu buat satu kerja rumah. Nanti cikgu pun akan meletakkan di dalam grup itu supaya anda boleh jawab. Okey? Jadi bagaimana sebenarnya dadah penenang ya? Dadah penenang boleh mengurangkan ketegangan dengan berhubung kait kepada penghantaran impuls melalui sinaps. Itulah kerja kamu. Okey? Kalau sesiapa yang nak screenshot ini, silakanlah screenshot ini. Ini soalan yang kamu perlu jawab. 6 markah. Okey? Dan kalau sempat, cikgu akan buat kelas terakhir dengan kamu semua pada minggu depan juga. Okey, sebelum serahkan kelas kamu kepada Cikgu Satya. Okey, sebelum cikgu serahkan kepada Cikgu Satya. Tahu kan? Cikgu Puan Satya akan mengajar kamu selepas minggu depan ya. Jadi mungkin ini adalah kelas terakhir. Cik mana tahu kan? Jadi ada soalan ke tak? Murid-murid? Tak ada. Tak ada ya? Nadilah? Apa kata cikgu tanya ni? Hari ni Sri ada apa-apa komplain? Apa komen? Komplain dengan cikgu ke tak? Kalau apa siapa-siapa ada komplain bagi tahu sekarang. Hari ni okey ke tak? Cikgu mengajar boleh faham tak? Hari ni? Faham. Okey. Siang dan Junli? Siang, Junli? Faham. Okey. Dan Malia dan Taha boleh ya? Malia, Taha? Boleh. Okey ya. Jadi minta semua supaya buka kamera. Buka kamera. Okey, kita nak ambil screenshot. Mungkin kelas terakhir dah cikgu tak tipu ini ya. Kelas terakhir dah ni. Buka kamera. Alia Syafia, Chen Shen, Jun Lim, Kai, Rini, Taha, Malia pula, Mala pula.
Chun Sien, Jun Lim buka kamera hari ni. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Oh lah, kucing pula Nok Adila. Bagus lah. Jun Lim, Chun Sien, 1, 2, 3. Okey, jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Jumpa lagi ya. Masa akan datang. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Oh.